Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan lagi dengan modul 5 ledger, tapi kali ini kita akan lihat akaun kawalan ya. Apakah yang dimaksudkan dengan akaun kawalan? Iaitu yang pertama sekali ialah ringkasan akaun belum terima. Ringkasan akaun belum terima dalam ledger jualan dan akaun belum bayar dalam ledger belian. Jadi dia adalah akaun belum terima dan akaun belum bayar ya. Akaun kawalan akan memudahkan syarikat untuk menentukan jumlah akaun belum terima dan akaun belum bayar. Ringkasan ledger jualan dan belian dapat ditunjukkan dalam akaun kawalan. Ini membolehkan imbangan duga disediakan dan diimbangkan ya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kenapa kita nak sediakan akaun kawalan? Yang pertama, memudahkan jumlah baki keseluruhan akaun belum terima dan akaun belum bayar dihitung. Yang kedua, untuk menyemak ketepatan catatan dalam akaun belum terima dan akaun belum bayar. Dan yang terakhir adalah untuk mengimbangkan ledger am ya. Cikgu teruskan lagi. Jenis-jenis akaun kawalan dia ada dua. Yang pertama, akaun kawalan belum terima dan yang kedua adalah akaun kawalan belum bayar. Ya. Okay. Kita lihat dulu akaun kawalan belum terima. Akaun kawalan belum terima adalah aset. Ya. Bila aset dia adalah sentiasa berbaki di sebelah debit. Ya. Akaun kawalan belum terima adalah aset dan sentiasa berbaki di sebelah debit. Tapi di sini kalau kamu lihat ya, dia ada baki di sebelah kredit. Nampak tak dia ada baki di sebelah kredit? Kenapa? Berbaki kredit jika pulangan barang niaga oleh akaun belum terima setelah hutang dijelaskan ya. Ada orang pulangkan barang niaga setelah hutang dijelaskan. Ataupun yang satu lagi, akaun belum terima menerima diskaun, iaitu pelanggan kita menerima diskaun daripada peniaga setelah dijelaskan hutang ya. Okey. Seterusnya kita lihat akaun kawalan belum bayar sentiasa berbaki di sebelah kredit ya, sentiasa berbaki di sebelah kredit, tetapi ada kadang-kala dia akan berbaki di sebelah debit ya. Okey. Untuk makluman kamu, akaun kawalan belum bayar ini adalah liability. Bila liability dia akan berbaki di sebelah kredit lah. Okey, kenapa dia berbaki di sebelah debit? Kenapa? Sebab pulangan barang niaga setelah hutang dijelaskan. Maksud dia kita peniaga, kita beli, kemudian kita dah jelaskan hutang. Tiba-tiba ada barang rosak. Bila rosak kita pulangkan balik ya. Bila kita pulangkan balik, maka akaun kawalan belum bayar akan berbaki di sebelah debit. Kemudian seterusnya peniaga menerima diskaun daripada akaun belum bayar setelah hutang dijelaskan ya. Maksud dia kita beli barang, lepas tu kita jelaskan hutang. Dah habis dah. Kita jelaskan, kita beli barang secara kredit, kemudian kita jelaskan hutang. Bila lepas kita jelaskan hutang, barulah depa bagi diskaun. Maka akaun kawalan belum bayar akan berbaki di sebelah debit ya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, catatan kontrak. Apa maksud catatan kontrak? Kontrak merupakan pindahan daripada baki ledger ke dalam ledger belian dan sebaliknya. Maksud dia kita menjelaskan hutang ya. Kamu hutang cikgu hutang kamu, maka kita kata kontrak ya, kosong-kosong macam tu. Kontrak hanya akan berlaku jika sesebuah perniagaan menjual dan membeli secara kredit dengan peniaga yang sama. Okey, cikgu jual kat kamu dan pada masa yang sama juga cikgu beli daripada kamu. Jadi kamu juga merupakan akaun belum terima dan kamu juga merupakan akaun belum bayar ke? Okey. Hutang yang wujud akan diselesaikan melalui catatan kontrak ya. Kamu hutang cikgu hutang kamu. Okey, kosong-kosong. Macam itulah cerita dia. Okey, kita lihat contoh 11 ya dalam buku teks. Cuba lihat. Pada 3 Januari, peniaga Wawan membeli barang niaga berjumlah 1,500 daripada pembekal Yani. Pada 5 Januari, peniaga Awani telah menjual barang niaga kepada pembekal Yani bernilai 450. Catatan buku perniagaan Wawan adalah seperti berikut ya. Okey, pembekal Wani pada masa yang sama dia adalah akaun belum bayar.
dan pada masa yang sama dia juga adalah akaun belum terima. Ya, cuba lihat hutang dia banyak mana. Okey. Nah, nampak tak? Membeli 1,500, lepas tu Januari 3 belian 1,500, kita rekod macam ni. Kemudian okey, warna hijau tu, Wawan telah menjual barang niaga kepada pembekal Yani bernilai 450. Okey. Nah, jualan 450. So, kita kena kontra lah. Pembekal Yani merupakan akaun belum terima dan akaun belum bayar bagi perniagaan Wawan. Catatan kontra dilakukan dengan memindahkan akaun yang lebih kecil ke dalam akaun yang lebih besar. Jadi, hutang pembekal Yani kepada perniagaan Wawan telah dapat diselesaikan melalui catatan kontra. Okey, kita tengok macam mana. Januari 3, kontra 450, nampak tak? Kemudian pembekal Yani pula di sebelahnya bertentangan pembayaran ataupun pengurangan hutang. Januari 31, kontra amount yang sama 450. So, habislah nah. Okey, boleh lah? Baiklah. Kita teruskan lagi dengan contoh 8 muka surat 171. Ini sediakan akaun kawalan belum terima. Kamu rujuklah nah. Rujuk contoh 8 muka surat 171. Kita nak sediakan akaun kawalan belum terima. Nampak tak akaun kawalan belum terima? Okey, cikgu teruskan lagi. Berikut adalah baki belum terima pada 1 Januari. Akaun belum terima baki 1 Januari dia akan berada di sebelah debit sebab ini adalah aset ya. Okey, cikgu tengok nah, cikgu buat macam mana. Okey. Baki kamu kena tambah dululah dua-dua ni tambah, kamu akan dapat 450. Januari 1 baki BB 950 akan berada di sebelah debit lah nah, sebab aset ya. Okey, seterusnya kalau kamu ingat lagi ledger ya, itu yang kita buat pindahan daripada buku catatan pertama ke ledger, debit akan pergi ke kredit, kredit akan pergi ke debit. Okey, cuba kamu lihat kat sini kita ada Irwayu dan Imran ya. Okey, Irwayu 560, Imran 940. Sebelah debit buku tunai, maka kamu kena letak di sebelah kredit Januari 31. Okey, untuk makluman kamu ya, semua akaun kawalan urus niaga adalah pada akhir tempoh kecuali baki BB. Baki BB memang awal tempoh akan berada di pada awal tempoh ya. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Semua akaun kawalan urus niaganya adalah bertarikh 31 kecuali baki BB pada awal tempoh ya. Okey. Kat sini kamu butiran dia bank sebab bank nampak ya, semua bank ya. Okey, nilai dia adalah 1,500. Macam mana cikgu dapat 1,500? Inilah. Kamu tambah semua nah. Ni 1,500 tambah yang warna kuning ni nah. Okey, seterusnya kita ada yang kedua pula, kita ada diskaun diberi sebanyak 240 ya, cikgu tambah yang ni nah. Okey. Seterusnya kamu nampak tak pada Januari 19 Irwayu cek tak laku. Bila cek tak laku kamu kena letak di sebelah debit akaun kawalan ya. Okey. 31 butiran dia bank. Nah, cek tak laku ni kamu tulis tak tulis pun tak apa lah, tapi cikgu buat dalam kurungan lah untuk memaklumkan bank ini sebelah debit akaun kawalan belum terima adalah cek tak laku ya, iaitu bernilai 560. Okey nah. Kita teruskan lagi ya. Okey, kita pergi pula pada jurnal am. Kamu nampak tak jurnal am dia ada debit dan kredit. Debit akan letak di sebelah debit, kredit akan letak di sebelah kredit. Okey. Nampak tak? Irdayu 40 kita lihat nah. Irwayu 40 sebelah debit kan, maka kamu kena letak sebelah debit. Butiran dia diskaun diberi ya, kamu ingat lagi kan, 40 ya, butiran dia adalah kawan di sebelah kredit. Debit kawan dia sebelah kredit ya. Okey, dah habis. Kemudian kita ada lagi Azri. Nampak tak Azri di sebelah mana Azri? Sebelah kredit. Maka kamu kena letak di sebelah kredit.
butiran dia adalah hutang lapuk dan amount dia adalah 350 ya. Okey, boleh. Kita teruskan lagi dengan jurnal jualan. Okey, jurnal jualan kita baca ikut lajur ya. Ikut rule. Okey. Akaun jualan kredit, nampak tak akaun jualan kredit? Maka yang kat atas ini adalah debit. Okey, kamu nampak tak? Okey. Ni debit. Okey, maka kamu kena letak di sebelah debit. Butirannya adalah jualan. Butiran dia adalah jualan. Dan seterusnya kita pergi pula jurnal pulangan belian. Nampak tak? Jurnal pulangan jualan. Okey, kamu nampak tak ini debit Bila debit maka kamu kena letak di sebelah akaun pulangan jualan debit, tapi I0 ini adalah berada di sebelah mana? Sebelah kredit lah kan. Okey. Sebab kita baca ikut rule ya. Okey. 350 cikgu lupa tulis dah. Total ni 350 kat sini. Okey, cikgu tertinggal tak saat ni. Okey. I0 pulangan jualan angka kita adalah 300. Okey, boleh Baiklah. Seterusnya. Seterusnya barulah kamu imbangkan akaun belum terima. Macam mana kita nak imbangkan? Jumlahkan yang paling banyak. Selalunya sebelah debit lah sebab dia adalah aset 560. Kemudian kamu tolak. Kamu akan dapat 2660. Ini adalah baki HB. Dan pastikan bila ada baki HB, mesti ada baki BB pada Februari 1 ya. Pada bulan seterusnya. Ini bulan Januari, maka baki BB seterusnya pada bulan Februari. Okey,